Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Tan Sri Zulkifli, Ketua Setiausaha Negara, Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, tetamu dan saudara-saudara yang saya muliakan. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat saksikan usaha murni dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid mengembeling tenaga dan mencari jalan keluar bagaimana boleh meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat desa, pengusaha desa, pengusaha kecil, termasuk pada hari ini suatu penyertaan yang membanggakan dari keluarga kita orang asli seluruh negara. Saya ucap tahniah kepada kementerian. Ini kekuatan kita dalam kerajaan perpaduan. Tidak harus mengizinkan mana-mana kelompok terasa tersisih. Cari jalan angkat martabat, angkat harakat, angkat darjat mereka supaya dapat hidup lebih selesa, jamin mutu pendidikan anak-anak mereka, kesihatan keluarga dan ibu bapa mereka, dan hidup yang lebih berjaya melalui usaha-usaha perniagaan walaupun kecil-kecilan, tetapi suatu yang didukung oleh kerajaan. Sebab itu kita telah cadangkan supaya ada mekanisme untuk memperbaiki mutu pengeluaran dan hasil pengeluaran supaya enggak lebih mampu berdaya saing dan membantu dari segi pemasaran, sama ada melalui teknologi maklumat dan digital ataupun dengan cara-cara lain yang dapat dikendalikan oleh kementerian lain. Sebab itu Timbalan Perdana Menteri sebut tadi, penyelarasan itu penting. Kita mengeluarkan hasil di Kementerian Desa dan Wilayah, tapi pemasarannya di Kementerian Pertanian, Farmer. Maka harus ada penyelarasan yang baik untuk membantu sama sendiri. Inilah langkah yang kita ambil. Ya. Sekarang pagi ini usahawan desa, lepas ini ke Petaling Jaya, kumpulkan anak-anak muda yang terlibat dalam gig ekonomi, ya, yang terlibat dalam suatu bentuk pekerjaan baru yang majoritinya juga Melayu. Macam pagi ini majoriti di desa orang Melayu, dan kerajaan ini tentu tidak boleh abaikan. Yang orang cakap di luar yang fitnah itu soal lain. Dia ingat kami ini bukan Melayu semua. Itu kerja politik yang merugikan. Sebab itu walaupun kita masih terlibat dalam kegiatan politik, tapi soal kerja dan usaha tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Hari ini hari Sabtu, dan seluruh pejabat awam bertungkus lumus bekerja tanpa mengira waktu ini waktu cuti umum. Jadi kita harus beri penghargaan, kerana bila pimpinan politik, penjawat awam bersama, maka nasib rakyat akan terbela. Ya. Saya katakan lepas ini bergegas ke Petaling Jaya dengan anak muda. Lepas itu saya ke Universiti Melaya, ada persidangan antarabangsa bahasa Tamil sedunia. Maknanya kita kena iktiraf. Ini dia kekuatan kerajaan perpaduan. Bahasa Melayu, bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Tapi tak pernah kita nak remehkan kepentingan bahasa ibunda masing-masing. Jadi petang ini bila saya diundang untuk merasmikan persidangan bahasa Tamil sedunia, saya hadir sebagai pemimpin rakyat Malaysia pelbagai kaum di negara kita. Selepas itu saya akan ke Putrajaya meraikan ulama besar dunia.
seorang ulama yang merisyarah hadis Sahih Bukhari yang paling terkenal, Syekh Abu Bakar dari Kerala. Jadi lepas itu dia akan membantu memperkenalkan karya syarah hadis Sahih Imam Bukhari yang dia tulis dan dikupas dan dia syarah, dan itu dia buat di Masjid Putrajaya. Selesai itu dalam 9.30 10 malam, saya akan ke Shah Alam untuk mengumumkan calon-calon pilihan raya bagi pihak Parti Keadilan Rakyat. Ini sudah, itu kerja kita. Orang kata kita politik saja, tak. Politik akhir 10 malam. Sebelum itu kegiatan dakwah, jamaah di masjid, perniagaan usahawan kecil, jaga dan santuni orang asli kerana mereka keluarga kita, anak-anak muda, orang India, hari lain mungkin pedagang Cina, ya. Ini yang kita lakukan. Seperti mana yang sebut Datuk Seri Zahid, semalam saya Vietnam, yang dia heboh di luar apa, kita pergi makan angin. Yang ni kalau ikut geram pedal dah, tapi kena sabar sikit, ya. Kita begitu tugas. Malaysia ini negeri penting di ASEAN. Kita mana-mana pemimpin baru mesti jelajah santuni semua negeri-negeri ASEAN. Janganlah banding yang dulu. Dulu jemputan pun kurang. Janganlah cembu. Saya jemputan ni kalau ikut tiap minggu. 2 hari yang lalu ada surat daripada Raja Muhammad bin Salman. Surat dia sign, undang saya ke Arab Saudi. Bulan lalu surat telefon daripada Muhammad bin Zahid, Ketua Negara Emirah Arab Bersatu. 2-3 yang lalu selepas jumpa Menteri Luar Turki, Datuk Seri Zahid pun dah ada, minta sangat-sangat saya berkunjung ke Istanbul dan Ankara menemui sahabat kita Presiden Tayyip Erdogan. Tapi saya kata, selaku Perdana Menteri baru, saya nak tumpu kerja dalam negara dulu, bagi peluang saya susun, bantu rakan-rakan kita, ya. Dan kalau kita keluar, hanya urusan-urusan utama. Saudara, katalah di Vietnam semalam 8 pagi mesyuarat, minum pagi dengan peniaga-peniaga terpilih. 9.30 pagi mesyuarat dengan pelabur-pelabur dari Vietnam dan pelabur Malaysia ke Vietnam. Lepas itu jumpa Presiden Vietnam. Malam sebelumnya itu dengan Perdana Menteri Vietnam. Sudah, kemudian daripada situ jumpa rakyat Malaysia. Kita terus naik kapal terbang balik sampai pukul 8 malam. Pukul 9 kena sampai di Gombak, yang kena sokong megat calon UMNO di situ. Jadi saudara, kalau dengar fitnah ni lain, ya, maknanya 5 minit pun tak ada masa di luar. Ada satu masa dalam setengah jam, Perdana Menteri dia tanya saya minat apa. Saya kata saya minat buku. Oh, dia kata di Hanoi ada satu lorong kedai-kedai buku. Saya akan sambut, dia kata, Datuk Seri Anwar di lorong itu. Kita tengok buku, kemudian kita minum kopi bersama dengan rakyat di Hanoi. Jadi itu yang saya lakukan setengah jam. Yang ada ruang tengok kedai buku. Saya tak beli, saya pilih. Perdana Menteri dia bayar. Pasal saya tak ada duit duit Vietnam tak bawa. Saja saya tak bawa, kalau bawa saya kena bayar. Baik. Jadi sebab itu saya kata, kita boleh dengar lah, orang kadang pakai macam ni, kadang pakai kepiah, kadang pakai tie, kadang pakai baju Melayu, kadang pakai serban. Kena peringatkan, jangan fitnah, jangan cerca orang. Tak setuju tak apa, tak nak sokong tak apa, ya.
Tapi apa dia kekuatan kita yang boleh kita umum berbagai projek? Saya tak mau ulang pengumumannya kerana banyak yang telah disebut. Tapi Selangor ni contoh yang baik kerana negeri itu diurus dengan baik dan ada hasil yang banyak. Dan selain daripada kerajaan persekutuan, kerajaan Selangor banyak beri kepada rakyat, ya. Dan melalui kementerian dan terutama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang dianggap salah satu kementerian yang besar dalam negara kita, dengan kemas dengan Fekranya, Rizda-nya, Maranya, Jakwanya, itu peruntukan yang besar yang saya percaya sudah sedia maklum. Tapi dari mana kita dapat uang itu? Dari hasil negara, dari cukai negara. Bagaimana kita belanja? Harus cermat. Ini uang rakyat. Sebab itu di antara perkara prinsip utama dalam kerajaan madani ini apa dia? Jaga tata kelola. Apa maksud tata kelola? Cara kita urus negara. Apa yang kita harus larang? Orang sakau. Tak usah cakaplah, kita tengok file, kita tengok 112 kes. Tebatan banjir sakau, jana wibawa sakau, buat sekolah ambil untung. Ini apa nak jadi negara kita ini? Kemudian bila ada tindakan, dia kata kita dendam dan fitnah. Tak betul. Berapa hari-hari Perdana Menteri dicerca, dia maki, dihina. Ada saya ambil tindakan? Saya tak ambil tindakan. Ada saya suruh polis ambil tindakan? Tidak. Tetapi kalau cerca dan singgung raja, nasib kamu lah. Jadi siapa yang buat laporan? Dewan Diraja Selangor. Apa bolehkah Dewan Diraja Selangor buat tanpa perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor? Tidak. Di Dewan Diraja Selangor buat laporan polis. Kemudian Ketua PAS Selangor pergi jumpa, menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia, minta ampun. Apa jawab tuanku? Tuanku tidak, belum selesai. Maka esok Ketua Polis Negara buat kenyataan, ditangkap dan didakwa. Mana salah Perdana Menteri pula ni? Tak ada modal ke? Kamu pandai cakap, tanggunglah. Hebat sangat. Ya. Bukan saja orang Selangor, orang Pahang pun ada raja, orang Kedah pun ada raja, orang Kelantan pun ada raja. Kita semua ada agung. Jangan samakan raja-raja dengan kita. Raja tak boleh bercakap kempen macam ini. Dia jaga tarafnya. Sebab itu kita kata kedaulatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Jadi jangan heret dia dalam perbincangan kita. Ini tak, mana ada Agung kata sokong kerajaan perpaduan, suruh bersama bentuk perpaduan. Saya tak tahulah macam mana orang tu dalam politik. Tapi saya nak sebut, perpaduan itu titah Tuanku Agong. Saya dipanggil, Tan Sri Mahidin dipanggil, Ustaz Hadi Awang dipanggil, dan mesej sama, Datuk Sri Zahid dipanggil. Kami bila dipanggil, masa itu tidak ada yang majoriti tubuh kerajaan. Tengok di Thailand, Pita menang kerusi terbesar di Thailand. 2 bulan tak boleh tubuh kerajaan. Terhoyong hayang, terombang ambing, kerana raja tak berkenan. Sebab apa tak berkenan? Pernah dia serang sistem beraja. Jadi akhirnya 29 bulan ni baru nak putus. Saudara kena faham, sistem raja kalau nak pertahan, inilah cara dia. Saya kalau ada saya penangan, saya rasa berbeza penangan, saya pergi menghadap, ampun tuanku, patik rasa begini. Begitu cara dia. Ya. Ini saudara kena harus faham. Nak jaga, nak selamatkan negara ini, atau nak ikut sentimen kaum dan pahaman kolot masing-masing, nak ikut marah masing-masing, tak jalan.
Saudara, semalam macam Datuk Seri Zahid sebut, saya kempen di Gombak. Saya tak maki balik, saya terangkan saja. Saya tak maki balik. Sebab bila saya sebut Madani ni, akhlak penting. Kerana akhlak itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada Rasulullah itu akhlak yang paling tinggi, paling mulia. Dan kita jadikan Rasulullah itu contoh. Kalau bersyarah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila bercakap perangai bertentangan semua, tak peduli langsung hukum hakam, tak peduli adab dan akhlak, tak peduli fitnah atau tidak. Mana boleh? Saya jawab tadi macam kes dakwah. Jangan salah hina kita. Wah, kita takut, kita zalim. Yang lapor itu semua orang tahu. Tahu tidak yang lapor itu Dewan Diraja? Saya nak tanya orang Selangor dan orang lain yang datang, tahu tidak yang lapor kes itu Dewan Diraja Selangor? Lepas itu masalahnya. Nah, itu satu. Keduanya kes rasuah. Sekarang disiasat. Berapa kes didakwa? Masa dulu, masa kerajaan Pakatan Harapan, gua marah itu Pakatan Harapan. Saya Pakatan Harapan juga. Tapi masa itu Perdana Menteri siapa? Siapa Perdana Menteri masa itu? Sekarang Perdana Menteri Anwar, jangan silap. Siapa Menteri Dalam Negeri? Siapa Menteri Ekonomi? Ya, tanya mereka lah. Pada masa itu apa mereka buat kepada UMNO? Pertama, panggil Zahid, bubar. Zahid tak mau, dakwah. Kedua, buat putusan kalau dah tak mau bubar, haram. Kemudian tak dengar cakap, sita akaun. Saya bukan perangai macam itu. Saya nak bagi tahu saudara, saya lalui hidup yang banyak derita. Saya dah jadi Perdana Menteri, saya tidak niat sedikit nak zalim kepada siapa-siapa. Ya, dari muda saya berjuang, 25 tahun saya tunggu, sekarang Perdana Menteri. Apa cita-cita saya? Saya nak jadikan kuasa ini dengan kawan-kawan saya yang ada, kita gunakan bantu rakyat, pacu pertumbuhan ekonomi, dan jadikan Malaysia negara hebat di dunia. Negara Malaysia patut angkat sebagai negara paling hebat di Asia ini. Boleh tidak boleh? Boleh. Bagaimana boleh? Jaga jangan ada orang sakau. Satu, kalau sakau, tangkap, terkadang masuk Sungai Buloh. Dua, jaga supaya perpaduan rakyat itu baik. Kita tak boleh nafi, kena jamin tolong orang Melayu, orang asli, orang Bumiputera. Itu dasar kita. Tetapi ingat, orang India, orang Cina, itu juga rakyat kita. Tolong Melayu, jangan zalim kepada mereka. Hak dia kita pertahankan. Untuk bahasa Melayu kita belanja ratusan juta ringgit. Untuk bahasa Tamil persidangan saya bagi 1 juta. Anwar dah tinggalkan bahasa, dia bagi bahasa Tamil 1 juta. Haprak punya pandangan. Ratus juta ringgit. Saya pergi ke Dewan Bahasa, tambah terjemah buku, tambah uang lagi, tambah uang lagi untuk Institut Terjemahan Negara. Ini sebab tu sekali nak faham. So tanya, sebab apa nak bincang soal ini? Untuk karnival usahawan desa. Kerana usahawan desa, orang asli, itu rakyat kita. Dia harus tahu apa kerajaan dia buat dan pimpinan negara ini buat. Dan saya tidak mau rakyat kita diperbodohkan oleh sesiapa. Kalau saya salah, saya silap, boleh tegur saya. Kalau saya malas, boleh tegur saya. Kalau saya curi, boleh ambil tindakan dan lapor. Tetapi kalau saya tak buat, saya kerja dengan kuat, tolong rakyat,
Tolong semua. Sekolah. Kita mula sekolah. Ini anak-anak kita ke sekolah. Betul tak kalau saya cakap sekolah kita banyak yang daif dan ada sekolah tandas rosak? Betul tak? Ya. Cuba angkat tangan berapa orang yang anak dia di sekolah tandas rosak. Ada banyak. Apa tak boleh ke saya buat itu? Oh, dia kata Perdana Menteri Anwar, ini Perdana Menteri tandas Malaysia. Ya, tak apa, saya tak rasa hina. Saya tak rasa hina. Saya tak mau jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid timbalan Perdana Menteri, sekolah-sekolah tandas semua pecah habis. Biar dia panggil kita Perdana Menteri tandas. Kerana saya sebelum akhir tahun ini, saya beritahu Menteri Pendidikan Fadlina, saya nak semua tandas sekolah anak-anak kita diperbaiki tahun ini juga. Klinik desa begitu. Kemudian ini polis ramai. Mana polis? Ya. Kita suruh dia kerja. Kita suruh dia sabung nyawa. Polis dan tentera. Tengok Eskom Lahad Datu kena serang, ada yang mati. Tengok kedudukan dia. Tengok rumah dia. Teruk daif. Saya minta laporan. Mereka kata memang teruk betul di Eskom. Ya. Saya tanya Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Baik, bagi laporan. Berapa dah? 40 juta. Saya terima laporan tu pagi, petang saya lulus 40 juta untuk polis dan tentera di Eskom. Pergi rumah-rumah mereka, rumah kediaman polis dan tentera. Lepas tu saya nak dengar orang polis kena faham. Orang boleh bercakap hidup Melayu lah, hidup Islam lah, rumah kamu robek tak ada siapa peduli. Tandas rumah kamu rosak tak ada siapa peduli. Nasib baiklah ada kerajaan perpaduan. Nasib baiklah saya ni lalui masa-masa yang gelap dalam hidup. Jiwa saya lebih tersentuh dengan hidup orang susah. Jadi berapa kita luluskan? Untuk tahun ni saja tambahan 200 juta ringgit untuk semua rumah-rumah polis yang rosak. Tahun ini 200 juta tambahan untuk semua rumah-rumah kediaman tentera yang rosak. Ini semua tambah. Sebab apa boleh cari duit begitu banyak? Hutang banyak, 1.5 triliun. Belanjawan defisit, tapi kita boleh kerana ada keberkatan. Dan bila kita nampak tegas begini, orang tak berani curi-curi, lari daripada bayar cukai. Datuk Seri Zahid tahu bila dah laporan nampak cukai bertambah, kutip, cukai kasta bertambah, cukai pendapatan tambah. Macam mana? Ekonomi baru kita naik pelan-pelan, pendapatan meningkat, alhamdulillah. Dan bila kita tambah, apa kita bagi allowance, beli kereta Perdana Menteri yang baru, tak payah. Saya Proton dah cukup dah. Berapa yang Perdana Menteri dulu order? 2 juta ringgit. Apa jadi? Saya jadi Perdana Menteri, saya tolak 2 juta ringgit. Itu kerana lebih baik 2 juta ringgit bagi pada orang asli daripada kereta Perdana Menteri. Berapa baik pulih rumah Perdana Menteri Seri Perdana semasa pengurusi PN Mahidin jadi Perdana Menteri. 38 juta ringgit. Nak bagi elok, bukan rosak, bagi elok. Lampu tukar, permainan ni tukar, kursi tak elok, nampak color lain, tukar, lukisan tukar. Berapa? 38 juta ringgit. Tapi ditakdirkan tengah-tengah repair tak siap, belum boleh duduk. Tukar Perdana Menteri jadi Datuk Mahir, tak siap juga lagi. Elok-elok siap, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya tak duduk, tapi kita buat majlis macam malam ini, panggil ulama besar. Sebelum itu mantan mufti Mesir, sebelum itu Habib Omar dari Yaman, untuk dapat keberkatan. Tapi apa arahan saya? Tan Sri Zuki, Ketua Seusaha Negara, dia tahu
saya tak mau ada apa-apa tambahan perbelanjaan untuk rumah rasmi Perdana Menteri. Rumah orang asli di Kapar ke, di Pahang ke, di Selangor ini, tak perlu kita bagi duit begitu banyak. Kalau ada lebih, tak payah repair rumah Perdana Menteri, guna wang itu hantar baiki rumah orang asli. Tu yang mereka marah sangat tu. Dia tak boleh jawab ni semua. Dia nak jawab, Anwar ni pakai, mungkin hari ni dia tegur pula, bila yang Anwar jadi orang asli. Jadi mudah-mudahan kita tumpu apa dia hari ini, beberapa kegiatan. Saya tak umum Perdana Menteri dia ada, tak boleh cakap lebih Perdana Menteri dia pula. Mara, kita ada pengurusi baru yang tampan, yang berani, yang tegas. Cukup 6 bulan kita nak minta report. Kalau kerja macam dulu je, kita tukar pengurusi Mara tu. Tapi saya yakin bila kita tampilkan tokoh muda, ada idea baru, ada jiwa untuk bantu orang-orang Melayu ini, saya yakin 6 bulan dia boleh tukar kemajuan dan Mara itu lebih baik daripada yang kita lihat dulu. Begitu juga yang lain lah. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih. Hari ini semangat sikit, pasal Datuk Seri Zahid dah bagi perangat dah awal. Jadi saya terima kasih banyak-banyak saudara. Sementara saya dan Saudara Zahid dan rakan-rakan akan buat sedaya upaya kita yang islah mastata' tu sebaik mungkin. Saya minta rakyat pun begitulah juga. Buatlah yang sebaik mungkin. Selamatlah negara ini. Tak usah duk gaduh-gaduh banyak-banyak. Tak usah duk cerca maki hamun fitnah. Kamu lebih Islam, kau dia lebih Islam, kau ni masuk neraka, kamu masuk syurga. Semayang elok-elok, doa baik-baik, jaga akhlak, insya-Allah semua masuk syurga. Tak ada kena mengena dengan parti dia pilihan raya. Jadi mudah-mudahan kita yang sudah bersatu padu, jaga negara kita baik-baik, selamatkan Malaysia ini. Dan selamat Malaysia maknanya apa? Selamat rakyat. Rakyat mana apa? Terutama yang di desa, termasuk program usahawan desa dan juga orang asli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.